أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang menciptakan kamu dari tiada kepada ada dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur. Tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Katakanlah lagi, Dialah yang mengembangkan kamu di bumi, dan kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Dan mereka yang engkar berkata, bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu? Jika betul kamu orang-orang yang benar, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang masa kedatangannya hanya ada pada sisi Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang Rasul, pemberi amaran yang amat nyata. Seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalil ketuhanan yang tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ialah pada kejadian diri kita sendiri. Bukan sahaja Allah Ta'ala jadikan kita berjalan dengan dua kaki dalam keadaan kaki ke bawah. Kita boleh berjalan dengan baik, tak jatuh, tak rebah, kalau kita dalam keadaan sihat. Itulah kejadian Allah yang kita kena ikut. Sebagaimana kita kena ikut cara kejadian kita kaki ke bawah, begitulah kita kena ikut hukum syariat Allah. Halal dan haram, boleh dan tidak boleh, kena buat ni, kena tinggal ini. Sama ada yang berkait dengan orang, yang berkait dengan kerajaan, yang berkait dengan politik, dengan ekonomi, dengan semuanya, mesti kena ikut peraturan-peraturan Allah. Kerana seluruh langit dan bumi patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwallazi ansha'akum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dialah Tuhan yang telah menjadikan kamu, menciptakan kamu sebagai seorang manusia dengan sifat-sifat manusia. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Dan Dia menjadikan untuk kamu pendengaran. Dijadikan telinga, boleh mendengar dengan telinga. Kita dengar dengan telinga kita. Ada orang yang uzur, rosak telinga dia, sakit telinga dia, tuli dia. Banyak orang yang boleh mendengar dengan molek. Menandakan itu pemberian Allah Ta'ala, bukan manusia boleh buat. Tuhan beri pendengaran ini. Wal absar, dan penglihatan. Tuhan beri pada kita mata, boleh melihat, boleh tengok berbagai-bagai benda yang ada di hadapan kita, kejadian yang menakjubkan. Wal afidah, Tuhan jadikan jantung yang mengalirkan darah dan perasaan masuk ke otak, boleh berfikir, boleh melihat, mendengar dan berfikir. Berfikir dengan akal yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
qalilan ma tashkurun. Sedikit sahaja apa-apa yang menunjukkan kamu bersyukur kepada Allah. Kebanyakannya tidak bersyukur kepada Allah. Tidak menggunakan telinga dengan betul. Tidak menggunakan mata dengan betul. Tidak menggunakan akal fikiran dengan betul. Menggunakan untuk kesalahan. Menggunakan untuk kesesatan. Tak guna untuk dapat petunjuk. Mendapat pengajaran Allah. Dapat melaksanakan peraturan Allah dan hukum hakamnya. Boleh hidup dengan baik di atas dunia ini. Allah berfirman lagi, Qul huwallazi dara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dialah Tuhan yang menjadikan kamu di bumi. Tuhan jadikan kamu di bumi dalam keadaan bertebaran di seluruh pelosok dunia. Dengan berbagai-bagai warna kulit. Berbagai bangsa dan bahasa-bahasa yang digunakan. Berbagai adat resam. Hidup di seluruh bumi. Seluruh dunia ada manusia. Di tengah dunia, penjuru dunia. Semuanya ada manusia. Disebarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rezeki yang melimpah ruah, supaya manusia menunaikan perintah Allah di atas muka bumi, beribadat kepadanya, mentarbiyah bumi dengan syariat Allah, dan menunaikan amanah, melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya kamu akan dihimpunkan di padang mahsyar. Selepasnya kamu dimatikan, kemudian kamu dihidupkan semula, dihimpunkan di satu padang yang luas, terlalu ramai. Kamu hadapi ujian di padang yang luas itu, mengikut iman dan amalan masing-masing. Perhimpunan yang besar yang diberitahu oleh Quran dan diberitahu oleh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, yang berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Dan mereka berkata, bilakah janji itu, sekiranya kamu adalah orang-orang yang benar? Ini cerita pemimpin-pemimpin Mekah. Bertanya Nabi SAW, bila janji itu berlaku tu? Tahun berapa berlaku? Mereka tanya soal Nabi SAW. Dalam surah Yasin, Man yuhyil izama wa hiya ramim. Mereka bawa tulang yang raput, yang jadi debu, embuh depan Nabi. Siapa yang menghidupkan tulang yang hancur lebu ni? Qul yuhyiha alladhi ansha'a wala marrah. Katakanlah Muhammad, inilah Tuhan. Tuhan yang menjadikan dia dulu bertakdak. Ini Tuhan yang menghidupkan dia semula. Dia bertakdak langsung Tuhan boleh buat. Maka daripada mati Tuhan boleh hidupkan semula. Itu kuasa Allah Ta'ala. Orang kafir buat main-main. Mempersendakan Nabi SAW. Menghina Nabi, membohongi Nabi SAW. Dan hari ini ahli-ahli sains mula percaya kiamat itu akan berlaku. Ahli-ahli sains yang dulunya menyatakan dunia tidak akan kiamat sampai bila-bila. Manusia yang akan maju semua akan bertamadun. Hari ini barulah ahli-ahli sains sedar dunia ni akan hancur lebur. Di antara sebab hancur leburnya ialah dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia sendiri. Yang membuang bukit, yang menimbuh paya untuk mencari hasil-hasil dan duit-duit yang banyak. Kemudian berperang, mereka buat ujian nuklear, letupan di lautan Pasifik, di padang pasir dan lautan yang lain. Letupan yang kuat boleh meretakkan bumi ini. Boleh meretakkan bumi ini. Dan ahli-ahli sains menyedari dalam perut bumi ini
ada lautan api, ada lautan gas. Mungkin lautan itu lebih luas pada lautan air yang kita tengok ini. Boleh bocor, boleh tembus, boleh menghancurkan dunia ini. Bahkan bintang cakrawala akan lari perjalanannya, akan bertembung di antara satu sama lain, yang menghancur. Ada ahli sains mengatakan ada taik bintang, serpihan bintang yang separuh bumi besar pada bumi, tepuh bumi ni, tepuh bumi akan hancur, menyebabkan tsunami, ombak yang berkali-kali gada gunung naik, boleh menenggelamkan negeri-negeri. Ahli-ahli sains percaya. Ada di antara mereka fikir nak buat alat macam mana nak tahan kiamat. Akhirnya mengaku tak boleh nak tahan. Yang baca Quran masuk Islam. Banyak yang baca Quran masuk Islam. Yang baca terjemahan Quran ni masuk Islam. Ada yang degil kerana ikut Islam ni susah. Susah ikut Islam ni. Banyak kesusahannya. Ada yang kata tak apalah, kita ikut separuh-separuh. Hak mana yang mudah kita ikut, hak payah tu biar ke dia lah. Hak payah tu bukan kerja kita. Lalu beriman dengan sebahagian, kufur dengan sebahagian yang lain. Bunuh rana habis. Kiamat akan berlaku. Tuhan tunjuk kepada kita dalil-dalil kekuasaan dia. Dalam ayat-ayat yang kita baca dahulu, bagaimana kemarau panjang menghanguskan hutan, sehingga pohon dan rumput-rumput jadi habu, hangus. Bila turun hujan, tumbuh balik. Tuhan nak tunjuk bagaimana Tuhan berkuasa menghidupkan yang mati. Patutnya kita ambil pengajaran. Ini mereka persendakan Nabi tanya, bilakah berlaku kiamat ni? Kata kiamat tu berlaku, tahun berapa berlaku? Bila berlaku? Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu indallah, sesungguhnya ilmu berkenaan dengan hari kiamat itu di sisi Allah. Allah yang tahu. Aku tak tahu. Wa innama ana nadhirum mubin, sesungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan, pemberi amaran yang menyatakan kepada manusia dengan amaran Allah. Ini ayat yang diturunkan kepada Nabi SAW untuk meneguhkan lagi kepahaman sahabat. Tuhan suruh malaikat diberi turun. Dalam hadis yang kita baca beberapa kali pengajian kita, diberi datang pakai pakaian serba putih, masuk ke masjid, terus duduk dekat Nabi, tanya apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan, dan akhirnya tanya bila kiamat. Kiamat bila? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi jawab, bukanlah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Aku tak tahu, patutmu tahu. Itu makna jawapan Nabi. Akhbirni an amaratiha, beritahu kepadaku apakah tanda-tandanya. Qala an talidal amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-urata al-'alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Di antara tandanya an talidal amatu rabbataha, amah-amah perempuan melahirkan tuannya. Amah-amah melahirkan tuannya. Mana anak akan memperhambakan ibunya. Ibu jadi amah kepada anak. Wa antara al-hufata al-urata al-'alata ri'a asya', engkau akan melihat orang yang bangsat, miskin, berkaki ayam, gembala unta, gembala kambing, menjadi kaya raya, berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Mendirikan bangunan yang tinggi. Hari ini ada orang, oleh kerana kerja nak duit banyak, kalau gaji orang habis fikir suruh mak lah kerja di rumah. Ini
Semua lah kerja di rumah, untung pitih dah habis. Ini dia memperhambakan ibu dia sendiri. Ini berlaku di akhir zaman. Sekarang tengoklah ada tak lagi. Kita tengok ada tak lagi perangai macam ni. Kemudian berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Bukan saja di negeri kita buat bangunan menara Petronas. Di Dubai pun buat bangunan tinggi. Di Saudi, Mekah pun buat bangunan tinggi. Rata-rata buat bangunan tinggi. Ini semua adalah gembala-gembala, orang Badui, gembala. Gembala unta dan kambing. Menjadi kaya-gaya. Dengan duit yang banyak, mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Pada tanah luah lagi. Luah lagi boleh buat bangunannya. Saja nak buat tinggi. Pasal apa nak tunjuk? Kemewahan, kesenangan. Ini di antara tanda akhir zaman. Kemudian lelaki itu keluar. Sayyidina Umar kata, Nabi tanya aku terkejut. Ya Umar, atadri man as-sa'il? Wahai Umar, mu tahu siapa tanya tadi? Orang mari tadi mu kenal tak? Nabi kata Sayyidina Umar. Sedang mereka dalam keadaan senyap. Dengar pelik orang mari tanya ni. Nabi, ya Umar, atadri man as-sa'il? Umar, mu tahu siapa dia tanya tadi? Sayyidina Umar kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu, saya tak tahu. Nabi kata, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu malaikat Jibril. Dia datang, dia merupakan seorang manusia. Dia tanya untuk mengajar kamu berkenaan dengan agama kamu. Menunjukkan bahawa Nabi pun tak tahu hari kiamat bila. Apa lagi orang tak Nabi? Ni kod 19 lah, kod berapa kod macam-macam. Ambil ayat Quran nombor sekian, capu, tolak capu. Kiamat tahu, tahun sekian. Itu bohong. Orang yang buat kod tu dia tak tahu bila dia mati. Kubur dia mana? Tak tahu pun. Macam mana dia nak tahu tentang hari kiamat? Nak tahu tentang diri dia pun tak tahu. Itu urusan Allah Ta'ala. Jangan capu urusan Allah Ta'ala. Urusan kita ialah beramal. Persediaan untuk hari kiamat. Ini urusan kita. Wallahu a'lam.